Okay, Forex Factory menunjukkan bacaan yang sangat-sangat strong pada USD pada malam ni. Kita dapat lihat euro pada petang tadi dia cuba untuk naik, tapi malam ni dia dapat penurunan yang dahsyat lah. Kerana berita pukul 10 malam tadi CB Consumer Confidence dan juga job opening. Sebetulnya sangat-sangat memihak pada USD. Jadi untuk kuat ketika waktu ni USD mungkin akan jadi strong. Kita scalping tu boleh lah buy USD ada setup. Okey, untuk Euro USD bacaan anda yang terkini adalah negatif 0.17%. Untuk GEO adalah sangat bearish punya bacaan, negatif 0.70%. UJ bacaan dia 0.21% dan tengok tu ada berlaku breakout candle baru bozu lagi. U-Share pun sama dengan pergerakan dia yang terkini 0.78%. UCAD satu arah dia bagi dia 0.67%, manakala AUD USD dan Kiwi Dollar pasangan orang kata kembar, dia punya pergerakan dia bearish. Untuk AUD USD pergerakan terkini adalah negatif 0.67%. Untuk Kiwi Dollar pergerakan dia adalah 0.43 ataupun 4%. Untuk GJ pula bearish pada ketika ini dengan pergerakan negatif 0.51%. Alright, memang sangat-sangat strong lah USD pada malam ni. Okay, untuk dari segi berita pula, Impact News pada hari semalam ada bank cuti untuk pound GBP. Ada pada hari ini memang Impact News kita dapat lihat pada petang tadi ada bank euro iaitu German punya CPI, bacaan dia adalah sama dengan forecast iaitu 0.3%. Bulan previous adalah 0.9%, lagi lemah pada bulan lepas. Manakala pada pukul 10 malam tadi untuk CB Consumer Confidence bacaan yang keluar adalah 103.2. Forecast adalah 97.6 dan bulan lepas adalah 95.7. Ini adalah bacaan yang sangat memihak pada USD. Sebenarnya kita ada job opening dengan pekerjaan yang dibuka pada bulan lepas adalah 11.24 million berbanding dengan forecast 10.37 million, manakala bulan lepas adalah 10.70 million. Kedua-dua news ni dia lebih besar daripada bulan lepas dan lebih besar daripada forecast. Dan kat sini kita akan insya-Allah dapat melihat USD strong lebih untuk pada malam ni lah. Dengan kedua berita ni memihak pada USD. So hari Merdeka pada Malaysia, hari cuti kita, tapi di pasaran forex ni dia tak bercuti, dia masih aktif. 8 suku malam esok kita ada ADP Non-Farm Employment Change dengan jangkaan dia forecast iaitu 300k berbanding dengan bulan lepas 128k. Dijangka USD akan strong lagi pada malam esok. Sekiranya betul-betul kuat USD, mungkin dia akan kita akan dapat lihat lah bearish movement lagi untuk Euro USD. Pada ketika ni kita dapat lihat dia floating di atas 1.00. Mungkin kita akan trade di bawah 1.00 lah pada terutama kalau hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni penting. Okey, hari Khamis satu hari bulan 2.30 petang ada news chef iaitu pada pukul 2.30 petang CPI month per month. Bacaan dia adalah bagus, itu 0.2%. Dia punya forecast bulan lepas adalah 0%. Kalau bacaan yang keluar lebih bagus pada ni 0.2 ni menunjukkan chef mungkin dia akan strong kejap. Dan sekiranya dia lebih lemah daripada chef ni, lebih lemah bacaannya, maksudnya dia akan kurang, dia akan jadi bearish lah untuk chef. Pada pukul 10 malam esok ada ISM Manufacturing PMI. Bacaan dia dijangka lebih teruk dari bulan lepas 52.1 berbanding dengan bulan lepas iaitu 52.8. Dan malam Jumaat, malam penting, malam yang ditunggu oleh news trader, terutama yang parking modal dekat gold. Kerana pada malam hari Jumaat ni ada NFP, Average Hourly Earnings, NFP, Non-Farm Employment Change, mana bacaan dia yang lemah daripada bulan lepas. Alright, sekiranya betul-betul lemah, maksudnya mungkin dia akan kalah lah. Tapi kita tukar news pada ketika ini memang jadi agak strong di sini. Okay. Right.
Okay, unemployment rate pun dijangka sama dengan bulan lepas, iaitu 3.5%. Okay, seterusnya kita akan ke currency strength meter dan Finviz. Ya, kalau dari segi Finviz pula kita dapat lihat carta yang terang menunjukkan sangat-sangat kalau hijau ni sangat hijau terang menunjukkan bullish, sangat-sangat bullish. Manakala untuk merah terang menunjukkan bearish yang teruk. Okay, untuk ketika ini kita dapat lihat Euro USD, dia punya pergerakannya adalah hijau malam lah, tak trending sangat. Yang trending pada malam ni U-shave lah kita dapat lihat bearish, bullish punya trend. Euro GBP pun sama, bullish punya trend. USD CAD pun sama. 3 pair ni sedaplah untuk kita trade Kalau tuan ada setup scalping, follow saja. Kalau hit signal buy, kita fokus buy lah untuk currency yang macam ni. UJ, elakkan UJ lah. Kalau pair hijau ni, pair hijau pula, pair yang warna dia warna grey ataupun warna kelabu ni, dia pair sideways. Maksudnya dia tak sedap untuk kita trade. Dia sideways maksudnya dia sudah sampai kawasan resistance ataupun dia sudah sampai kawasan support, dan dapat lihat price tidak bergerak begitu banyak pada ketika ini. Untuk minyak, bacaan dia bearish, ini sampai 2.5, dan BTC pun kita dapat lihat Bitcoin dia drop dekat tengah jauh dengan bacaan terkini. Dia punya 20.112k per coin, sangat-sangat bearish, nampak boleh turun lagi. Okay, pada ketika ini kita dapat lihat Euro lebih strong pada USD dengan JPY yang ketiga. Yang paling lemah pada malam ni adalah CAD dan CHF. Dua currency ni antara yang terlemah pada malam ni. Okay. Untuk kita setup buy Euro USD ni, mungkin setup sell lah. Gelakkan, tapi dia kena ikut currency stream itu ni. Okay, Euro USD ni mungkin tengah set lah. Alright, sorry tuan-tuan, ni lupa nak share. Okay, saya recap balik. Saya recap balik untuk Finviz ni, dia punya warna hijau adalah hijau terang ni merupakan satu kawasan yang orang kata bullish, very very bullish signal. Untuk warna merah adalah merah terang ni sangat-sangat bearish, dan untuk warna yang kelabu dia menunjukkan pasaran yang sideways. Jadi pada sideways kita tak galakkan tuan-tuan untuk trade lah. Alright. Nah, pada currency pada ketika paling kuat antara adalah Euro dan juga USD. Paling lemah pada malam ni adalah CAD dan juga CHF. Dua currency ni antara yang terlemah. Okey, kita balik kepada gold. Kita akan lihat gold. Okey, untuk gold jadi kita akan buat top down analysis untuk gold. Alright, untuk weekly candle minggu lepas kita dapat lihat confirmation sell dengan engulfing candle pada dua minggu lepas. Alright, engulfing yang mana dia mampu close dengan candle rejection yang sangat solid kat sini, dan pada minggu lepas ada satu candle sell ataupun confirmation. InsyaAllah minggu ni dia akan continue jadi bearish, tapi dia sudah sampai juga di kawasan strong support. Adakah dia boleh break kawasan support ini? So kawasan support di weekly ni adalah area yang paling ekstrim kita tanda ni 1680. Ada kemungkinan untuk dia retest balik ke 1680 sebelum dia bounce untuk gold. Jadi kenapa gold lemah ketika ini? Kita dapat lihat mungkin kerana recession. Orang lebih option dia, orang banyak jual gold, orang nak beli USD. Okay, nak cash out, nak bayar pas barang. Ini logik dia. Di time frame daily 2 hari lepas kita dapat satu lagi engulfing sell. Semalam satu candle sell rejection, tapi pada hari ini dia masih lagi bearish disebabkan oleh news yang keluar sebentar tadi. Okey, pada pukul 10 malam tadi keluar bearish, insya-Allah dia kita sangka dia akan test baliklah kawasan paling rendah ni antara 1700 dan 1680. Kat sini adalah kawasan terendah yang dia boleh turun semula, dan sampai kat situ dia boleh naik. Okey, sampai kat sini saja ada peluang untuk dia buat reject. Dia shadow ni, sebab shadow daily.
ada kemungkinan dia buat rejection. Kerana saya jangka kat sini, dia boleh buat pattern double bottom. Bila dia buat double bottom, huruf W, tuan kena standby lah. Pastikan dia breakout kat sini dulu di time frame daily kalau tuan-tuan nak focus buy. Lepas dia buat focus buy breakout, dia akan retest. Retest ni lah kita akan entry. Buy limit selepas dia berlaku breakout. Ni time frame daily, insya-Allah dia akan lama lagi lah gerakan dia. Tapi untuk trading, untuk scalping, dia akan, tuan-tuan boleh cari setup sell. Okay, untuk di time frame H4 ni kita dapat lihat ada candle rejection kat sini tapi tidak begitu strong. Apa yang berlaku sekarang adalah satu pergerakan bearish yang mana sekiranya dia mampu break kawasan support ni support lemah. Support yang lemah. Kerana support ni dia sebenarnya dia menunjukkan dia sudah break previous support. Okay, ini previous support dia sudah break. Dia menunjukkan dan apa yang naik ni adalah secara correction. Tuan-tuan naik tarik Fibo kat sini, yang paling rendah kat sini, tuan-tuan tarik shadow, kita dapat lihat dia reject 50%. Okay, reject 50% ni adalah satu perkara yang normal. Maksudnya kiranya berlaku breakout sell tu ada high chance jugalah untuk dia berlaku rejection. Kalau tuan nampak shadow panjang macam ni dan dia reject 50%, itu adalah signal sell yang sangat-sangat strong. Shadow panjang dan diikuti candle sell. Kalau tuan entry sell kat lepas candle sell ni pun dia akan floating kejap lah. Okay, tak tinggi. Lepas tu dia akan turun. At least 161.8. Okay, 161.8 ni point yang menarik. Kerana kita dapat lihat kat sini, dia merupakan kawasan support. Okay, kawasan support 161.8 iaitu pada 1692. Kat sini merupakan antara engulfing body yang anda pernah sampai. So, apabila dia sampai sini ada kemungkinan untuk dia reject ke atas. Okay. So tips dia untuk Fibo ni sebenarnya kita kena tengok dekat belah kiri ni ada level-level je tak. Dan kalau level tu bersentuhan pula dengan Fibo kita, dia boleh membuat rejection semula. Okay. Dia boleh buat rejection yang mana kita akan tarik Fibo lain lah kalau ada candle rejection. So candle rejection yang kita nak cari adalah candle engulfing macam ni, strong, very strong. Kita tarik Fibo rejection ni kita boleh dapat lah dalam ruler dia, dalam 1000 pip dia pergi, dan kat sini kita berharap dia akan berlaku satu candle rejection yang kita boleh buat stop loss yang rendah. Kerana kat sini akan tuan-tuan ambil entry kat sini, dia punya stop loss dia memang nipis lah. Maksudnya kena scanner tuan-tuan buy. Kat sini pun tuan-tuan boleh stop loss dia dalam 300 pip, dan TP tuan-tuan boleh target lebih dapat 2 ni sebawah 1 lah. Untuk target 2 ni sebawah 1 pun previous dia punya sampai ke area previous support, dia sampai dalam 694 pip. Ini untuk time frame H4 lah, punya pergerakan yang sangat kuat lah. Okay, yang pada ketika ini kalau tuan-tuan dapat lihat ada berlaku rejection saja di 100% ataupun 107.20.378. Kat sini ada berlaku saja rejection. Okay, ada sebatang candle sell. Katakanlah ada sebatang candle sell dan dia break kita punya Fibo level. Next step tuan-tuan adalah tuan-tuan focus sell, dan focus sell ke TP161. Ini time frame H4. Dan pada time frame H1 gerakan dia sangat-sangat bearish lagi dengan berlaku breakout. Di breakout ni sebenarnya kat sini kawasan support, previous support, berlaku breakout, terjadi resistance kejap, support kejap, breakout. Jadi tuan-tuan untuk cari kat sini tuan-tuan boleh fokus sell. Sini boleh letak di entry sell lah, sell limit. Mungkin dia akan buat correction kejap sebelum dia sambung penurunan. Kalau dia mampu break ke, dan dia akan test ke 1720 dulu. Okay, saya jangka dia akan naik kejap, dia akan test balik ke previous area ni, previous support dia, dan dia akan sambung jadi resistance, dia akan sambung turun. Kadang-kadang dia tak buat penurun, dia tak buat retest. Jadi tuan-tuan boleh letak kat sini sell stop dekat bawah support yang terakhir. Shadow kata dalam 20 pip, 30 pip, tuan-tuan letak dia punya stop loss. Sell stop. Maksudnya kalau dia langgar tu dia akan jadi sell lah.
ingat dia akan jadi sell, dia akan test kita punya Fibo di time frame H4 iaitu 161.8 ataupun bersamaan dengan 1692 sampai situ. Maka kita masih lagi bearish di time frame H1. M30 setup sama, pastikan dia retest balik ke area previous support ni. So area previous support ni area yang level berapa kita tanda 1728.5, area yang tuan boleh sell. Kalau buat ataupun tuan nak habis tamat, pastikan ada satu candle sell yang muncul di area sini 1728.5 hingga 1731. Kat sini insyaAllah ada satu candle sell akan muncul ataupun rejection shadow. Kalau ada keluar salah satu shadow panjang ataupun ada satu candle sell yang muncul kembali dan dia close di bawah shadow ni, tuan-tuan boleh entry sell TP di 1720. Ini yang ini TP 1 dan TP 2 kita adalah pada 1692 lah, area support. Mungkin pada Jumaat ni lah kita akan dapat lihat kantulan dia balik. Mungkin kerana fokus dia USD lemah, kalau berita dia ikut itu dia akan turun lah. So M15 nampaknya price tidak bukan sebarang rejection, buy lagi. Untuk dia retest pun tak nampak gaya lagi, standby saja. Kalau dia tetap boleh tak sell limit kata ataupun tetap boleh tak sell stop. Kalau dia langgak bawah tu dia akan turun lebih jauh. Okay. Dan selanjutnya kita akan lihat pair Euro USD. So pair Euro USD ni saya sudah share dalam Telegram group dan dapat lihat kat sini. Saya jangkakan dia akan jadi bullish buy. Okay, bullish buy. Tapi kita akan lihat dulu, berita pun tidak memihak pada euro. Okay, pada ketika ini kita dapat lihat strong rejection candle sell pada 2 hari lepas. Memang nampak timba, tapi timba ni berlaku di kawasan support. Ada kemungkinan untuk dia jadi tidak valid. Tapi kalau ikutkan kat sini memang price struggle untuk naik dan tidak mampu close di atas candle sell yang terdekat. Tapi kalau price mampu close di atas candle sell yang terdekat, yang mampu close kat ni, ini menunjukkan bullish punya rejection dan kita boleh fokus buy kat sini. Tapi sekarang ni apa yang berlaku adalah tidak ada sebarang tanda-tanda untuk price break lagi, dan apabila dia buat rejection macam ni, ada kemungkinan untuk dia drop lebih jauh. Right? Ikutkan trend dia memang daily dia one way saja. Nampak setup sell, tuan boleh entry sell. Okay, ini level-level yang saya tanda. Dan untuk daily punya trend line, ini yang time frame lebih tinggi, maksudnya ada kemungkinan one day dia akan retest balik trend line ni. Rejection dia sampai kat sini saja dia akan turun. Dan yang kedua trend line, ini time frame lebih dekat lah, H4 mungkin. Okay, dia sampai saja kat sini, kita boleh fokus setup sell, mungkin target ke previous support. Kat sini dia akan sampai juga. Berdasarkan prediction terkini, ada satu candle sell di time frame daily yang close di bawah yang terendah. Dan ini menunjukkan satu berita ni tak baik untuk Euro USD. Dia akan turun lebih jauh. Jadi siapa yang buy Euro USD ada kemungkinan untuk tetap mencari stop loss lah. Di time frame H4 ada sedikit kata apa, dia punya pergerakan dia tu yang volatile. Okay, apabila sampai di kawasan support iaitu di 0.99 iaitu 0.99140. Ini sampai sini saja ada berlaku rejection. Ini rejection yang pertama, ini rejection yang kedua, dan ini rejection ketiga. Okey, apabila tick dia sampai ke 3 rejection ni, ada kemungkinan untuk dia break lah. Okay, biasanya kita tunggu double bottom ataupun triple bottom ni agak risiko kerana dia satu pattern yang ada kemungkinan untuk dia gagal. Okay, kerana dia dari segi prediction ya, zone yang dia entry bawah tu adalah tidak fresh lagi ya, untuk kali ketiga. Dan apabila sampai next test biasanya keempat kelima ni dia akan break salah satu lah. Dan kalau tuan-tuan pasal ada flash 4, dua lagi candle sell yang keluar kat sini, dan kiranya candle H4 ni dia close di bawah 1, tuan-tuan boleh hold sell.
hold sell lebih jauh, mungkin area support. Kalau 50 close lagi 2 jam, tuan boleh standby kalau tuan-tuan trade Euro USD. Dia close saja dengan candle sell, insyaAllah dia boleh turun lebih jauh. Di frame H1 kita jangkakan dia akan berlaku breakout buy kat sini, tapi nampaknya sini sebab kalau news USD tadi dia sangat strong, ada kemungkinan untuk dia press reject balik dan dia akan cari area support kat bawah ni. Okey, ada kemungkinan untuk dia turun lebih jauh. Jadi malam ni kita fokus sell saja pada Euro USD. Okey, tuan-tuan boleh letak macam di gold tadi, sini di bawah area support ni tuan-tuan letak sell stop. Dan next area yang tuan-tuan boleh fokus untuk setup sell adalah di area short zone lah. Pernah menjadi resistance dan ini pernah jadi support kejap. Ada peluang untuk dia retest balik. Kalau tuan-tuan dia retest balik kat sini, misalnya dia akan keluar shadow untuk draw lebih jauh. Kadang-kadang dia akan test, dia akan break lah. Kalau dia break ni maksudnya stop loss lah. Okay, kalau tuan-tuan boleh letak sell limit kat sini, tuan-tuan boleh tinggal ke bawah lah. Pastikan dia candle H4 ni solid macam ni, ada kemungkinan dia nak turun lebih jauh. Okay, sebenarnya di time frame M30 pun dia akan rejection yang sangat kuat dan dia sudah hampir ke area support, dan area support ni ada kemungkinan untuk dia break kerana big impact news pada malam ni dia memihak pada USD. Bila dia memihak pada USD, pair mana pun, semua pair dia akan memihak, dia akan langgar, akan memihak pada USD saja. Okay, pada yang follow kita di TikTok dan di YouTube boleh minta share, insyaAllah. Boleh kongsi dengan kawan-kawan dengan kongsian kita pada malam ni. Dan kiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen Facebook page MFM TV Online. Setelah kita akan monitor lah tuan-tuan punya komen. Alright, Euro USD berita tidak bagus lah untuk Euro, dan kita dapat lihat gerakan lebih jauh tindakan disal. Jadi untuk minyak, jangkaan kita akan jadi sell M30 lah. Kita akan follow daily. Kita akan buat down analysis, double bottom kita dapat lihat kat sini, breakout sell. Asal breakout adalah breakout buy kat sini ya. Tapi pada hari ini news memang memihak pada USD, dan nasib lah siapa yang buy pada ketika ini. Mungkin ini satu setup buy yang cantik juga kerana kat sini ada satu engulfing yang cover semua ni pergerakan. Ini tuan-tuan boleh fokus buy juga pada hari ini. Okay, kalau frame H4 ni dia sudah sampai area support. Okay, dia sikit volatile, tapi kalau tuan-tuan nampak candle buy dekat area sini, area support lah, menunjukkan ada peluang untuk minyak naik semula lah. Rally, base, drop. Kat sini kalau dia buat satu candle buy macam ni, shadow panjang, tuan-tuan boleh instant buy kerana dia still kawasan previous kawasan short zone juga lah. Dan tuan-tuan perasan sini ada satu kawasan short zone juga yang mana dia boleh naik, tapi pastikan ada satu candle buy yang strong di time frame H4 untuk minyak. Di H1 saya tak galakkan tuan-tuan untuk buy lagi kerana pada pukul 9 macam candle ada satu sell yang sangat-sangat strong, dan pada pukul 10 ni kita masih berjangka ada pergerakan bearish lagi. Dan apabila dia buat candle macam ni pada pukul 10 nanti, kada 50 close, pukul 11 insyaAllah dia akan di-sell, dia akan test ke area support lah 90.5 hingga 90.75. Okay, untuk minyak trader WTI Wati dengan Wati ni dia fokus setup sell dulu sampai ke 90.5 dan 90.75. Kat situ dia akan pantul balik kalau ada rejection semula. Kalau di time frame daily ada rejection to buy, ada kemungkinan untuk naik, dan time frame lebih kecil ni buat masa ni dia masih lagi buat bearish movement. M30 ada sinar-sinar untuk naik kerana kat sini ada satu candle pin bar,
Tapi tuan-tuan kena tunggu M30 ni close. Kerana dia buat pin bar macam ni. Dan candle seterusnya, candle bullish, tuan-tuan boleh standby. Tapi kalau dia buat candle sell, ada lagi kemungkinan untuk tuan-tuan buat instant sell untuk minyak. Okay. Kena candle M30 ni pada pukul 11 nanti ada setup, ada terbentuknya candle sell. Next kalau dia candle sell ni, tuan-tuan boleh instant sell dan tuan-tuan boleh GP di 90.75. Kerana pembentukan pattern yang keluar itu adalah pattern yang kata strong rejection lah. Right. M30 memang nampak strong. Ada percubaan untuk M50 ni, ada percubaan untuk dia reject, tapi engulfing dia tak strong. Engulfing yang strong adalah engulfing yang at least 50% daripada body ni dia cover. Tapi pada ketika ini dia rejection ni, dia sangat-sangat lemah. Apabila dia rejection dan lemah, dia akan maksudnya bearish, dia masih menguasai pasaran, dia boleh drop lebih. Jadi kalau M30 M50 ni, tuan boleh letak saya stop bawah ni. TP tak jauh kan, cukup lah kan. Saya stop bawah ni macam gold, nombor saya stop pada malam ni lah. Saya bagi signal tadi. Kerana news memang tidak memihak pada USD pun. Okay. Nampaknya analisa pada malam ni sangat senang lah. Sangat senang. Kerana berita tidak memihak pada USD. Berita memang memihak pada USD. Okay, satu lagi currency kita akan lihat Euro JPY. Alright, Euro JPY ni saya nampak baik dari tadi lah. Tapi ini berlaku breakout lah. Itu breakout disebabkan oleh news. Okay, confirm H4 close, tuan-tuan boleh standby. Okay, kita tengok daily. Daily sebenarnya dia sudah sampai ke area yang sangat-sangat berisiko untuk kita buy. Kerana di daily ni, dia pernah menjadi satu kawasan yang kata previous high. Yang mana kat sini ada peluang untuk dari segi price action, dia buat satu bentuk yang kita namakan sebagai double top. Maksudnya huruf M, dia turun. Okay, ada kemungkinan untuk dia turun lah pada USDJPY ni. Jadi tuan-tuan nak trade kat sini, saya galakkan tuan-tuan tunggu dulu. Yang pertama, pastikan dia berlaku breakout kat sini. Breakout di area ni, baru dia akan naik. Tapi kalau dia tak mampu break, dia akan reject buat huruf M. Okay, dari segi price action, huruf M yang kita masukkan, ini satu kenaikan. Ini dia akan turun. Maksudnya akan turun lebih jauh. Alright. Ini dia punya pergerakannya. Ini double top. Definitely masih banyak perkara yang boleh terjadi. Ataupun kat sini, kalau dia mampu break kat area-area sini, ada kemungkinan untuk dia naik lebih jauh lah. Okay, kalau dia mampu close, atau boleh tanda kawasan resistance, shadow dengan body. Okay. Kawasan ni critical, saya tak suka entry buy ketika ni. Kerana dia berisiko untuk break. Dan kalau tuan-tuan tengok dia berlaku breakout buy kat situ, ada kemungkinan dia boleh buy kat sini lah. Ataupun tuan boleh tanda Fibo nanti ke puncak yang paling tinggi tu, dan juga shadow tu ke bawah. Dan biasanya area 50% lah dia akan retrace. Ni buy limit yang pertama. Buy limit yang kedua adalah di 50%. Line warna hijau ni lah. So di line 50% ni biasanya akan berlaku satu rejection untuk currency naik semula. Currency ataupun apa-apa lah. Tapi pada ketika ni ada kemungkinan lah untuk USD-JPY ni dia break kawasan resistance kerana news yang memihak pada USD. Memang sangat-sangat bullish. Di time frame H4, memang kat sini ada satu pattern yang kita sangat pattern dari segi time frame lebih kecil ni kita boleh katakan sebagai bullish flag. Dan kalau tuan-tuan close candle H4 close saja, tuan-tuan boleh fokus buy. Mungkin dia akan drop sekejap ke area sini dan dia akan semua buat kenaikan. Okey, H1 pula memang dia strong bullish dengan pergerakan dia kuat 8
kosong dengan bagi lagi 8 minit lagi ya. Dan ini adalah satu momentum yang kita jangkakan, mungkin dia akan boleh naik first candle kapit. Alright, candle kapit instant buy setup lah macam ni, instant buy setup. Next candle insyaAllah dia akan lagi sebatang candle. Ini pun candle kapit, buy sell buy, dan kita boleh fokus buy kat sini. InsyaAllah dia akan naik. Banyak candle kapit ni, sini ada buy sell buy, dia akan naik kejap tapi dia sampai ke resistance. Ini adalah strong momentum disebabkan Linus ada kemungkinan untuk dia break. Sebab tu saya risau kalau block candle macam ni dan dia sudah sampai di area top, ada kemungkinan untuk rejection tu berlaku. Okay, dia akan tiba balik dengan engulfing apa, kita tak tahu lah. Dia tak frame lebih kecil. Dia frame lebih kecil memang ada orang kata bullish punya flag. Okay, dia trade berlaku momentum buy. Lepas dia buat momentum buy, dia buat correction wave menurun. Ini breakout ini breakout solid dan tidak ada, kita sekarang ni kita memang tak ada retest lagi. Ada kemungkinan untuk dia retest, ada kemungkinan untuk dia tak retest. Jadi kalau dia sekiranya ada buat pattern rejection kat sini, tuan-tuan boleh fokus buy. Kiranya dia reject kat sini, buy low kata buy low sell high, buy low sell dekat tempat dia buat rejection tadi tu sudah cukup. Kerana ini kawasan resistance yang sangat strong. Okey, kawasan resistance di time frame daily. Sekarang ni ada kemungkinan untuk dia buat rejection. 15 memang lagi sangat bullish lah. Gerakan dia pada hari ini saja pun dah dekat 100 pip. Kalau kita fokus sell, saya tak tahu lah, mungkin tengah floating teruk lah. Right. Dan apa-apa pun dia terjadi. Kerana sekarang ni dia punya pergerakan dia ni memang kata memihak pada USD ya. USD memang sangat-sangat strong. Alright, untuk sebarang komen tuan-tuan boleh tinggalkan di Facebook page kami ya. Facebook page kami iaitu di MFM TV Online. Right. Dan tuan-tuan yang follow kami yang akan ke Traders Forum, Traders Fair Malaysia pada hari 10 hari bulan nanti, tuan-tuan boleh temui kami lah di konti Majalah Forex Malaysia. Tuan-tuan boleh bertemu kami di konti Majalah Forex Malaysia. Dan kita rehat dah seminit tu, saya nak minum air sekejap. Relax tu.
Alright tuan-tuan, masih berbaki lagi 4 minit kita nak masuk ke pukul 11 malam. Okey, mungkin kita akan dapat lihat sekali imbas pair mana yang sedang bergerak, pair mana yang dia akan sampai. Okey, candle mana yang kita predict boleh sampai Tapi sebelum tu kita akan lihat satu lagi currency yang saya jangka dalam posisi yang sangat menarik. Okey, candle NZD-CAD, currency NZD-CAD. So NZD-CAD ni kita buat top down analysis sama ada setup yang akan berlaku adalah buy atau sell. Time frame daily kita dapat lihat price action dia masih lagi bearish trendline. Pada ketika ini kita jangka dia nak buat bullish breakout tapi dia sudah masuk balik dalam trendline. So trendline ni tidak valid. Jadi sekarang ni mungkin price dia turun lebih jauh lah untuk test ke kawasan support di sekitar 0.794. Ada di time frame H4. H4 ni menarik kerana kat sini kita boleh tengok line chart dan kita boleh tanda dia punya area resistance. Alright, dua dan habisnya yang ketiga dia akan sampai, dia akan buat penurunan. Ini price action analysis menurut candle H4 dan kalau ikutkan dia punya bullish momentum tu masih lagi strong dan ini momentum yang sangat-sangat kuat lah pada pukul 1 petang nanti, 1 petang ini. Rejection dia sangat-sangat, orang kata dia cover pergerakan untuk beberapa candle. Dalam 6 candle punya pergerakan dia sudah tapau bukan satu bullish reaction. So rejection adalah normal, tapi untuk dia sampai kat sini kita tunggu dia ada satu candle bullish yang time frame kecil. Tapi di time frame H1 ni ada kemungkinan untuk dia buat drop lah, iaitu dengan pergerakan daily base drop. Base dia memang kata tak mampu break lah area candle kat atas ni dan ada kemungkinan untuk dia buat drop. Okay, maksudnya price set B lah. Kalau ini dia punya area resistance, candle sell, candle buy terakhir dia sampai kat situ, dia ambil buy punya order dan dia turun. Dan apabila kat sini kita boleh target kat sini ada satu lagi candle buy, candle kapit lah, buy sell buy. Candle kapit kat sini kita fokus setup untuk dia patah balik. Kalau tuan-tuan tengok ada candle bearish, kita boleh instant sell. Okay, area dia adalah body ke shadow. Body ke shadow ni ada peluang untuk dia price retrace balik. Kata tuan perasan sini pernah menjadi kawasan short zone. Ini pernah jadi area resistance, berlaku breakout buy dan rejection semua untuk buy. Dan apabila sampai ke sini ada satu candle kapit dan kat sini mungkin dia akan turun lebih jauh. Jadi untuk price yang terkini candle pun sudah menunjukkan pukul 11 malam dan candle H1 sudah pun close. Okey, price action dia masih belum clear, nampak macam nak naik dan mesti ada candle kapit tapi dia masih belum nak tunjuk pergerakan yang sulit sama ada dia buy atau sell. Jadi di time frame M30 ada satu candle yang kita namakan candle sell. Okay, buy dan juga sell, dan tuan perasan di dua candle buy ni ada satu shadow yang panjang. Alright, kalau kita entry kat sini stop loss kita 16 pip dalam 20 pip itu risiko kita. Kalau kita instant sell kita boleh ambil dalam 1.7 sebab win ratio kita iaitu 1.7 di sebab 1 dekat 15 pip stop loss. TP kita dalam 30 pip dan ZDCD. Okay, kita ada money management yang cantik, tuan boleh follow kita. Alright, setup instance lah tapi M30, tapi F15 ni ada peluang untuk rejection, tu dia naik. F15
tuan tunggu je lah. Ada tuan cari focus buy kat sini, focus sell, pastikan F15 ni dia close dengan satu candle lagi sell, satu lagi sell, ada peluang untuk dia retest balik area support kita. Okey, candle sudah pukul 11. Saya akan recap balik pergerakan candle kita tadi. Okey, untuk gold berlaku satu breakout sell yang mana kita boleh fokus sell. Okey, fokus sell saja dan pastikan candle break saja di 1720. Kita boleh instant sell dan TP kita di 1692. 1692 ni dia merupakan kawasan satu Fibo yang sangat menarik kerana kat sini adalah satu rejection yang kita dapat di time frame H4 tadi. Sebab analisa time frame H4 ada berlaku candle cuba tu naik dan dia reject di 50%. Bila dia buat rejection 50%, area next logical area dia akan sampai adalah area 161.8% ataupun 1692. Okay, kita target gold akan sell sampai ke 1692. Time frame H1, tuan nak fokus time frame H1, pastikan dia break area 100% iaitu 1720. Dia break 1720, tuan fokus sell limit kat 1720, mungkin akan sampai kat situ. Ini rejection biasa kerana dia sudah sampai di kawasan support, dan tapi ada kemungkinan untuk dia turun untuk break kerana gap news ni memihak pada USD pada ketika ini, dan di dalam frame H1 pun solid sell. H4 masih lagi belum close, kita masih tunggu macam mana pembentukan dalam frame H4. Tapi kalau dia mampu break kawasan support ni, ada kemungkinan untuk dia reject lebih jauh. F15 ada, terus saya kata ada rejection buy, tapi candle masih belum close, ada kemungkinan untuk dia break ke bawah ni. Kalau F15 ni ada satu candle buy yang keluar, ada kemungkinan kita boleh buy, dan TP kita boleh ambil area swap zone 1728 hingga 1731. Alright, kat sini ada satu area yang kita namakan sebagai swap zone, pernah menjadi kawasan breakout sell. Ada resistance di sini, dan ini ada punya area yang kita bagi sebagai breakout buy pula. Ini rejection, tapi rejection ni tidak strong, walaupun dia reject. Siapa yang buy kat sini dapat stop loss nipis. Jadi kat sini 251 dah dapat. Buy kat sini, walaupun tak buy stop loss kat bawah, kat sini 251 dah cukup. Lepas tu saya suka setup 251 lah. Kadang-kadang sampai 251 tu reject, macam setup ni lah. Okay, di time frame F15 ada satu lagi candle ni penting lah kalau tuan nak cari setup buy. Kalau F15 ni ada satu lagi dia close dengan candle ni, dengan candle buy, kita boleh fokus buy TP di 1728. Tapi kalau ada clock candle sell, jangan yang tinggi lagi, pastikan dia break 1720 dan retest semua 1720, barulah tuan-tuan fokus buy. Satu lagi setup yang kita nampak tadi kat Euro USD Euro USD penting, kita boleh fokus buy semula. M15 kalau dia close dengan candle bullish, kita boleh fokus buy TP di zone 1.00. Tapi di M30 H1 you akan solid sell, sebab tu kita tak target tepi jauh kalau ada setup macam ni. Okay, maksudnya dia akan retest balik area resistance, baru dia akan turun. Maksudnya dia akan jadi setup sell lah long term. Cuma ini rejection yang normal lah di area support. Atau pasal ni memang rejection yang solid. Pastikan dia close candle F15 ni, kena buy. Next candle tetap boleh buy, walaupun TP dia sikit. Maksudnya kita kena entry dengan lot besar lah. Sampai dekat area support zone ni, tuan-tuan close saja position. Okay, tuan-tuan yang betul lah. Jadi pada kita sudah sampai di hujung rancangan pada video minggu ini. Terima kasih kepada follow kita sampai ke penghujung rancangan. Jadi yang terlepas tu kita boleh berjumpa kembali pada hari Khamis, dan malam ni malam Merdeka kita saya wakil daripada MFM TV online ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka. Right? Dan kita jumpa lagi dah pada hari Khamis nanti, insyaAllah.
Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.